Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berada di rumah Allah sementara menantikan sembahyang fardu Isya. Kita duduk sekejap dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ia akan dapat menambahkan lagi pengetahuan kita. Seperti biasa, kita akan mengambil ayat-ayat Al-Quranul Karim khusus berkaitan dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ni banyak kisah-kisah yang boleh kita baca, yang boleh kita ambil pengajaran-pengajaran yang bagus daripadanya. Maka kisah yang kita nak bicarakan pada malam ini ialah kisah yang berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diceritakan oleh Allah secara terperinci di dalam surah Al-Hasyr. Ya, dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ni duduk dia pada juzuk yang ke-28, surah yang ke-59 daripada 114 buah surah yang ada dalam Al-Quran. Jadi surah Al-Hasyr ialah surah yang ke-59 daripada 114 buah surah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Hasyr ini ada 24 ayat sahaja. Ya, tak banyak. Dia ada 24 ayat sahaja. Jadi dalam surah Al-Hasyr ini Allah menceritakan kepada kita tentang satu peperangan yang berlaku antara Nabi dan juga kelompok orang-orang Yahudi di Madinah Al-Munawwarah. Ya. Jadi sebelum kita baca ayat-ayat ini, elok kita ceritakan dahulu seperti mana yang tertera di dalam kitab-kitab sirah Nabawiyah. Baik, tuan-tuan, sebagaimana yang kita sama-sama ketahui, bila Nabi berhijrah ke Madinah, di Madinah ni penduduknya penduduk yang majmuk. Bukan orang Arab saja ada kat Madinah tu. Penduduk di Madinah ni ada orang Yahudi, ya. Yahudi pula ada banyak kelompok, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ya. Jadi ada banyak kelompok-kelompok Yahudi. Ya, Yahudi ni dia duduk di Madinah sebabnya dia menanti tibanya seorang nabi akhir zaman. Karena dia baca dalam kitab Taurah mereka, Nabi itu akan turun di tempat yang sangat subur, di tempat yang sangat menghijau, dan mereka letakkan Madinah sebagai sasarannya. Sebab itu ada orang Yahudi di Madinah, tak ada orang Yahudi di Mekah. Jadi bila Nabi berhijrah ke Madinah, di Madinah ni ada orang Arab. Arab pula ada banyak kabilah. Ya. Ada orang Yahudi, Yahudi pun ada banyak kabilah.
ada orang Nasara, ya, ada orang tak ada agama pun ada. Jadi bila Nabi pergi ke Madinah, dia bukan saja menyebarkan ajaran Islam melalui wahyu, tetapi Nabi juga secara automatiknya dia menjadi pemimpin besar di kota Madinah itu. Orang lantik dia jadi raja lah di Madinah tu. Bila dia berhijrah ke Madinah, orang lantik dia jadi raja. Jadi dia raja kat Madinah lah. Bila jadi raja, makna dia memerintah. Jadi Nabi kita ni bila dia sampai di Madinah, dia dah jadi raja, dia memerintah Madinah tu. Maka dia lihat di Madinah ni ada banyak kelompok. Ya, bila banyak kelompok ni, kalau tak disatukan, memang tak nyaman lah hidup, memang tak aman lah hidup ni. Ya, masing-masing duk kata kelompok dia yang terbaik, kelompok lain tak baik, lama-lama berperang. Jadi Nabi tak mau peperangan, dan Islam merupakan satu agama yang mengajak kita supaya kita ni hidup berdamai, bukan hidup berperang. Ya, orang Islam yang suka berperang tu, itu tak tahu dia ambil ajaran daripada mana. Ya, Nabi SAW dia suka kepada kedamaian. Peperangan ini, dia kalau pilihan yang paling akhir sekali, kalau tak boleh kita terpaksa perang. Tapi kalau boleh cari jalan supaya hidup itu damai, aman sentosa. Sebab itu bila Nabi lihat di Madinah ni ada banyak kelompok, Nabi pun panggil semua kabilah-kabilah ni, panggil semua bangsa-bangsa ni, panggil semua agama duduk satu meja, berbincang bagaimana supaya mereka boleh hidup aman damai. Orang Islam boleh hormat orang Yahudi, Yahudi boleh hormat orang Islam, orang Islam boleh hormat orang Kristian, Kristian boleh hormat orang Islam. Macam tu Nabi nak buat. Jadi daripada perbincangan itu, maka tertubuhlah, terbentuklah satu piagam yang dinamakan Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah ni kalau nak disyarahkan tak cukup 1 jam, kena bagi saya 5 jam baru kita boleh habis syarah. Tapi kesimpulannya Piagam Madinah ni, dia ialah satu tata cara kehidupan di kota Madinah itu. Maknanya orang Islam dengan orang Yahudi, dengan orang Kristian, dengan orang musyrikin, dengan orang Majusi, walaupun berbeza-beza agama, tetapi mereka mesti hidup menghormati satu sama lain. Nampak tu? Nabi ajar mereka. Bahkan kalau ada orang Yahudi yang susah, orang Islam akan tolong. Kalau ada orang Kristian yang susah, Nabi akan tolong. Sebab mereka ini sudah hidup dalam satu negara. Begitu Nabi buat. Ya, bukan Nabi tengok ini kelompok ni Yahudi ni, jom kita tekan dia, jom kita bunuh dia. Tak, Nabi tak buat gitu. Walaupun berbeza agama, walaupun berbeza bangsa, Nabi ajak mereka hidup aman damai. Itulah kesimpulan isi Piagam Madinah. Ya. Jadi dalam Piagam Madinah ni mereka semua berjanji, setuju kita akan duduk di Madinah ni aman damai. Lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Kami takkan kacau agama kamu, kamu jangan kacau agama kami. Kita hidup aman damai. Kami buat masjid, kamu boleh buat kuil. Kami buat masjid, kamu boleh buat rumah ibadat kamu, tak ada masalah, boleh. Begitu Nabi bentuk negara Madinah. Ya, sama macam negara kita lah. Madinah ni lebih kurang sama macam negara kita lah, hidup berbilang bangsa. Cuma Nabi ini dia kawal rakyat dia supaya jangan ada yang resis, jangan ada yang timbulkan masalah-masalah perbalahan agama ataupun perbalahan kaum. Nabi jaga benda tu betul-betul. Ya, sebab benda ni bahaya. Ya, kalau kita tengok tuan-tuan, ni kita keluar daripada cerita ni lah. Nak cerita Nabi ni, dia punya jaganya tak mau ada perbalahan kaum ataupun perbalahan agama ni, sampai Nabi pernah jatuhkan satu hukuman mati kepada seorang Yahudi yang khianat. Ya, Yahudi itu nama dia Abdullah bin apa ya? Ka'ab bin Ashraf. Ya. Yahudi itu nama dia Ka'ab bin Ashraf.
Ka'ab bin Ashraf ni, dia ni Yahudi. Dia pun dah berjanji dah nak hidup baik-baik. Tapi bila dia hidup lama dengan orang Islam, dia nampak orang Islam ni makin lama makin kuat, makin lama makin hebat, makin lama makin maju. Dia mula datang dengki lah mati dia. Datang dengki lah mati dia. Lalu dia kata apa? Kita kena cari jalan supaya orang Islam ni bergaduh dia sama dia. Lalu dia kajilah sejarah di Madinah ni. Sejarah di Madinah, sebelum orang Arab masuk Islam, ada dua kabilah yang selalu berperang. Apa dia? Kabilah Aus dan juga kabilah Khazraj. Ini kabilah dua ni selalu berperang sebelum masuk Islam. Tapi bila dah masuk Islam, mereka jadi adik-beradik, hidup aman damai. Yahudi kata, kita kena pecah belahkan mereka ini. Kalau tidak, orang Islam akan jadi lebih kuat. Apa mereka buat? Ka'ab bin Ashraf ni dia pandai bersajak, dia pandai bergurindam. Dia pergi kat kedai kopi ya. Orang Arab ni hidup aman damai ni, dia pun baca gurindam-gurindam yang mengingatkan kembali kisah-kisah lama di mana orang Aus pernah bunuh orang Khazraj, Khazraj pernah bunuh orang Aus. Diingatkan kembali melalui gurindam-gurindam itu. Jadi bila dia baca gurindam itu, orang Aus dengar, dia teringat balik datuk nenek dia dulu pernah dibunuh oleh bangsa Khazraj. Khazraj pun teringat balik datuk nenek dia pernah dibunuh oleh orang Aus. Maka hampir-hampir suasana jadi panas mula. Dah jadi panas balik. Walaupun kedua-dua Islam. Ya, dia bila timbul masalah resis ni, dia bukan kira Islam tak Islam. Kadang-kadang sama-sama Islam pun dia bertembak. Sebab mereka berperang atas nama bangsa. Yang ni bangsa Khazraj, yang ni bangsa Aus. Nampak tu? Ya, dia boleh berperang walaupun satu agama. Sebab tu Nabi cukup jaga benda ni. Jadi bila Nabi tengok gitu, Nabi tengok ni bahaya ni. Kalau tak disekat, kalau tak dibenteras, maka bahaya. Bahaya pada negara. Bila dah berlaku peperangan saudara, habislah. Itu. Ya, mana-mana negara yang berlaku peperangan saudara, hancur, negara tu akan hancur. Kalau dalam konteks negara moden kita hari ni, berlaku perang saudara, perkara pertama sekali akan berlaku apa dia? Pelabur-pelabur akan lari. Pelabur lari itu. Dia cabut kilang dia, letak tempat lain. Buat apa aku letak kat sini, orang sini berperang, rugi aku. Jadi bila pelabur lagi, kilang tutup, siapa hilang kerja? Kita akan hilang kerja. Sebab tu Nabi dia jaga betul-betul, tak bagi berlaku perbalahan kaum ni. Tapi Ka'ab bin Ashraf ni, dia cuba nak hidupkan kembali perbalahan kaum. Dia kata apa? Dia baca gurindam-gurindam, suasana jadi panas. Pada satu hari lepas solat subuh, Nabi panggil seorang sahabat dia, orang muda, nama dia Muhammad ibnu Maslamah. Dia kata, Mat, kau datang jumpa aku. Ya, dia datang jumpa. Rasulullah kata, engkau kenal Ka'ab bin Ashraf? Kenal ya Rasulullah. Baik, kalau kenal, tahu tak apa sekarang, apa yang dia buat sekarang ni? Dia sedang cuba nak memecah belahkan orang Islam, biar kita ni bergaduh kita sama-sama kita. Jadi nak buat apa ya Rasulullah? Aku nak engkau bunuh dia. Bunuh dia. Kalau kita tak bunuh dia, selagi itulah mulut dia tak boleh tutup. Dia dapat mikrofon macam-macam dia cakap. Ini bahaya. Ya. Ka'ab bin Ashraf pun, yalah, memang dia kaki gurindam. Mana pergi bercakap. Tapi dia bercakap tu memecah belahkan orang. Lalu Muhammad ibnu Maslamah ni kata, baik ya Rasulullah, saya menurut perintah. Lalu Muhammad ibnu Maslamah balik, dia jumpa seorang panglima, pak saudara dia Sa'ad ibnu Ubadah, panglima kaum Aus. Dia kata, pakcik, saya dapat satu arahan untuk bunuh ini orang Yahudi ni, sebab kesalahan dia begini-begini ni. Pakcik dia kata, aku ni lama jadi panglima perang, engkau nak bunuh dia bukan mudah. Sebab apa? Pertama sekali, dia tu orang kaya, bodyguard di keliling pinggang. Sebelum kau bunuh dia, kau kena bunuh nanti. Oleh itu kau kena cari jalan macam mana cara nak masuk supaya dapat bunuh dia. Cara pertama, engkau kena yakinkan dia bahawa engkau sudah keluar daripada kem Islam.
Ya, tak ada jalan lain. Kalau tidak engkau nak rapat dengan dia, tak boleh rapat punya. Lalu dia jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, aku dah bincang dengan Panglima Sa'ad. Dia kata, terpaksa ya Rasulullah, aku kena isytihar, kena declare bahawa aku ini memusuhi engkau, supaya dia yakin dengan aku. Kalau tidak, aku nak bercakap dengan dia pun tak boleh. Nabi kata, buat apa engkau nak buat, yang penting riwayat dia ditamatkan. Nabi bukan mudah dia nak jatuhkan hukuman mati pada orang, ya, tapi oleh kerana ini bahaya pada negara, boleh bawa pada perpecahan, ya. Lalu Muhammad ibn Maslamah pun pergi jumpa Yahudi tu, angkat bendera putih. Aku ada hal penting nak cakap. Apa dia? Aku ni meluat dengan Muhammad. Engkau bukan nak masuk Islam ke? Dulu. Sekarang ni tidak dah. Aku dah meluat dengan dia. Memang dia datang ke Madinah ni, dia memecah macam-macam lah, dia fitnahnya Nabi. Sampai Yahudi ni percaya. Dia kata, engkau ni dah masuk jadi kelab aku, engkau dah jadi ahli kelab aku. Bagus. Dia kata, sekarang ni kita nak buat apa? Kata Muhammad ibn Maslamah, kita kena rancang satu perkara, macam mana kita dapat hapuskan dia. Kalau tidak, kita di Madinah ni, tengok dia datang sini baru sekejap dia jadi ketua. Macam-macam lah. Yahudi ni makin yakin, ini budak ni dah jadi orang dia ni, ya. Maka Muhammad ibn Maslamah kata, kita kena rancang satu perkara. Baiklah, kita tetapkan masa macam mana kita nak rancang supaya kita dapat buat, biar kerja ni dapat jalan licin. Dia pun balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia dah percaya kat aku. Ya, Sa'ad bin Ubadah kata, kalau dia dah percaya, kau kena buat satu kerja yang lain. Apa dia? Cari bila dia lalai, waktu tu boleh bunuh dia. Maka mereka buat pencarian. Ka'ab bin Ashraf ni orang yang dia kalau dipuji, dia akan melayang-layang. Dia ada orang yang jenis macam tu. Itu penyair ni, dia memang suka kena puji. Dia syair aja orang puji dia melayang-layang. Itu. Sebab orang bawa motor besar tu, motor besar, dia berhenti je, abang punya motor cantik lah bang. Dia punya melayang. Ya. Dia bawa motor Lambretta lama kan, Lambretta yang pakai zaman Aziz Hatta dulu tu dia bawa. Dia parking depan masjid kita kata, awak punya Lambretta ini macam cantik lah. Dia punya, dia rasa beribu yang dia habis tu tak apa dah, asalkan puji tu. Gitu. Jadi Ka'ab bin Ashraf ni, dia ni penyair, dia suka kena puji. Baik, bila dia kena puji, memang dia akan lupa daratan. Satu lagi, mereka dapat maklumat, Ka'ab bin Ashraf ni suka kepada wangi-wangian. Sa'ad bin Ubadah kata, gunakan maklumat ini untuk bunuh dia. Lalu hari yang dijanjikan telah tiba untuk mereka bermusyarat. Muhammad ibn Maslamah tak bawa apa-apa senjata pun. Sa'ad bin Ubadah kata, kalau engkau bawa senjata, dia akan syak engkau nak bunuh dia. Engkau bunuh dia dengan senjata dia, bukan senjata engkau. Pergi tangan kosong aja. Lalu mereka pun pergi, bekal dia hanya minyak wangi satu je. Masuk, bincang. Kata Muhammad ibn Maslamah, kita nak bincang ni benda besar. Kalau bodyguard kau semua duduk dekat, ni bodyguard ni semua bukan boleh percaya ni, kena dia pecah rahsia ni, habis kita. Semua bodyguard jauh-jauh. Lalu perbincangan itu berlaku antara dia dan Ka'ab bin Ashraf. Bincang, tiba masa take 5. Letih lah, betul tak? Bila letih tu, minumlah sikit, dia pun keluar minyak wangi dia. Cium sikit. Ka'ab bin Ashraf pun tercium sedapnya bau minyak wangi kau. Nak ke? Nak, ambil lah. Ambil. Dia bagi. Dia pun puji kerambit yang ada pada pinggang Ka'ab bin Ashraf. Kerambit kau cantik tu, cuba tengok sekejap. Ka'ab bin Ashraf pun serahkan kerambit dia. Dia dah percaya. Muhammad ibn Maslamah serahkan minyak wangi, Ka'ab bin Ashraf serahkan kerambit dia. Dia membuka kerambit dia, tengok, kat mana kau beli ni, cantiknya. Dia tunggu Ka'ab bin Ashraf sapu minyak wangi tu dekat leher. Bila sapu dekat leher, mata akan pandang atas. Dia pun tunggu, tarik. Memang kawan tu sapu dekat leher, dia pun seruk, tuan-tuan, putus dia sembelih gitu, letak dalam supik, dia lari. Dia pun jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ni kepalanya. Good job. Tapi tuan-tuan jangan pula buat benda ni.
Ya, Nabi ni dia keluar arahan sebab dia presiden, betul tak? Dia ketua negara. Ya, dia punya penasihat-penasihat keselamatan dia. Setelah dia ambil keputusan, tak ada jalan lain dah. Ini memang kena. Nak ceritanya bahawa tuan-tuan, Nabi memandang besar persoalan orang yang suka memecah belahkan masyarakat. Sebab dia menyebabkan negara akan jadi kucak-kacir. Cuma itu pendekatan Nabi, betul tak? Kita punya pendekatan tak payahlah macam tu. Pendekatan kita ni tak payah sampai membunuh, sebab kita bukan ketua negara. Kalau ada orang berceramah nak pecah belahkan masyarakat, kita tinggalkan majlis dia, pergi aja dia. Tak payah dengar. Besok tunggu saya pukul 9.45 di TV Hijrah, tajuk ceramah bahaya mendengar fitnah. Besok ada, saya dah bentang dah gitu kat sini kan. Esok 9.45 tunggu dekat TV Hijrah. Baik. Jadi Ka'ab bin Ashraf mati kena bunuh. Sebab apa? Sebab nak pecah belahkan masyarakat. Ya, jadi di sini tentang menunjukkan bahawa Nabi jaga negara dia. Dia sebagai ketua negara, dia jaga ni. Ya, sebab negara nak dibangunkan ni, tak boleh ada unsur-unsur yang boleh macam ni. Baik. Kita kembali kepada surah Al-Hasyr ni. Dalam surah Al-Hasyr ini, Nabi ini dia satukan semua bangsa dekat tu, semua agama bersatu. Tiba-tiba pada satu hari, Nabi pergi ke perkampungan Bani Nadir. Bani Nadir ni orang Yahudi. Dalam perjanjian piagam Madinah tu, mereka bersetuju untuk tolong menolong. Dulu-dulu ni antara perkara yang mereka tolong menolong ialah tolong menolong membayar diat. Diatnya apa dia? Diat ni kalau orang ni bunuh orang ni, kan, tiba-tiba mangsa tu mati, waris si mati kata tak apa, aku maafkan kau, tapi kau kena bayar diat 100 ekor unta. Nak cari 100 ekor unta, mana nak cari? Maka naklah dia punya keluarga tolong dia untuk lengkap dengan 100 ekor unta. Jadi keluarga, masyarakat, di dalam perjanjian itu mereka telah bersetuju untuk sama-sama membayar diat kalau ada orang yang terpaksa membayar diat 100 ekor unta. Jadi Nabi pun beritahu dia, Yahudi Bani Nadir, saya nak datang ke perkampungan awak, nak kutip dana sikit ni. Sebab apa? Kita kena sama-sama kumpul duit untuk tolong bayar diat. Sebab kawan ni dia ada kesalahan, dia kena bayar diat. Boleh tak? Yahudi Bani Nadir kata, datanglah. Itu, datang. Kita kumpulkan duit, kita sama-sama bayar diat. Manis mulut dia. Jadi bila mereka tahu Nabi nak datang, ya, mereka pun berkumpul. Panggil budak-budak muda ni tadi kami dapat call daripada Muhammad. Dia nak datang kat sini nak ambil diat. Jadi bila nak ambil diat dia mesti akan duduk mesyuarat dengan kita. Siapa di kalangan kamu berani naik atas bumbung, kita dudukkan dia dekat sini. Letak bantal, dia akan duduk situ. Naik atas bumbung tu, jatuhkan batu ketul besar, biar batu tu jatuh atas badan dia, biar dia mati. Jadi itu pandangan ahli-ahli politik Yahudi. Orang-orang agama dia kata, engkau jangan buat macam tu. Dia orang-orang agama Yahudi ni, dia faham kitab Taurat, dia cegah lah. Dia tak turut sekali. Dia kata apa? Engkau jangan bunuh, kau jangan rancang nak bunuh dia. Sebab apa? Sebab dia tu Nabi. Sebelum kau bunuh dia kan ada Jibril beritahu orang, lantak kau orang. Itu. Jadi orang agama dia dah tahu dah, jangan. Lagipun kita ada perjanjian damai dengan dia. Kita sekarang ni duduk Madinah dah okey dah. Boleh berniaga, boleh itu. Jangan buat kacau. Kalau kau bunuh dia, Jibril akan turun beritahu. Kau tengok lagi. Jadi orang-orang politik Yahudi tak percaya. Dia kata ini peluang ni. Dia datang sini, kita golekkan batu, dia mati ya. Mereka tak percaya cakap agamawan mereka. Lalu Nabi pun datang. Datang duduklah. Duduk, mereka pun mula naik ke atas nak jatuhkan batu. Belum sempat mereka naik, tuan-tuan, Jibril dah turun dululah. Jibril turun dah, ya Rasulullah, balik cepat. Mereka sedang merancang konspirasi jahat, nak jatuhkan batu, nak cederakan kau, nak bunuh kau. Balik. Nabi dengar. Sebelah dia ada Umar bin Khattab, sebelah dia ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali pun ada. Mereka tak dengar. Jibril cakap, Nabi bangun, tuan-tuan, ambil kuda lagi terus.
Sahabat pun pelik, apa pasal dia lari ni? Kita mesyuarat pun tak mula lagi ni. Bila Nabi lari, sahabat pun lari dah tuan-tuan. Mereka tanya, ya Rasulullah, apa halnya ni? Nanti sampai Madinah aku cerita. Sampai di Madinah, Nabi beritahu, Jibril turun beritahu bahawa mereka itu sedang merancang untuk membunuh aku. Jadi apa tindakan kita ya Rasulullah? Tindakan kita ialah hantar wakil kita pergi jumpa Yahudi tu, aku bagi mereka 10 hari untuk tinggalkan Madinah. 10 hari aja. Kalau mereka gagal berbuat demikian, kita akan ratakan kampung ni. Ini masa tu Nabi kuat tuan-tuan, ya, dia jadi ketua. Ya, sebab ini bukan benda kecil, nak membunuh ketua negara. Oh jangan tuan-tuan, ya. Ketua negara dia nak bunuh ni tuan-tuan, mana-mana undang-undang negara pun dia akan hukum mati. Ya, hukum mati. Tak boleh ketua negara, kita tak boleh hina dia, kita tidak boleh bunuh dia. Dia ketua. Nabi kata, hantar utusan beritahu dia 10 hari mereka kena keluar. Ya. Di sini menunjukkan Nabi masih lagi bertoleransi. Sepatutnya Nabi boleh bunuh tu, tapi dia masih lagi bertoleransi. Sila keluar daripada Madinah. Yahudi berkata, kan aku dah kata tadi jangan buat, tengok dah pecah. Aku dah kata tadi. Nampak tak? Jadi Yahudi dah ketakutan tuan, dah ketakutan. Masing-masing dah cari beg besar itu. Masing-masing dah cari plastik hitam, letak barang-barang, semua dia lipat je lah. Nak lari ni. Beli beg besar-besar nak lari dah. Dah kena halau. Ya. Memang Nabi cari jalan nak halau Yahudi pun, dia memang cari jalan, tapi tak ada sebab, tak boleh sebab, tak boleh buat. Tiba-tiba Nabi jumpa sebab ni, halau terus. Tapi kalau dia halau Bani Nadir, ada banyak lagi Yahudi kat situ. Bani Qainuqa ada, Bani Quraidah ada. Cuma Nabi halau seorang-seorang dulu. Ada kes dia halau. Jadi Yahudi pun sudah ketakutan, mereka setuju, baiklah ya Muhammad, kami akan keluar, kami dah buat salah, itu jangan serang kami. Ya. Tiba-tiba tuan-tuan, ketua munafikin, orang Arab munafik nama Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kata apa? Dia pun hantar orang dia jumpa Yahudi, kau jangan keluar. Jangan keluar. Sebab apa? Kami akan support engkau. Kami ada 700 orang tentera akan bantu engkau. Jangan keluar, kita lawan Muhammad. Jadi Yahudi ni bila dijanjikan begitu oleh golongan munafik, dia jadi kuat balik lah. Tadi janji nak keluar lah, tapi bila puak munafik kata kami akan tolong dengan 700 orang tentera, kita lawan Muhammad sampai habis, mereka pun beritahu Nabi kita, ya Muhammad, kami takkan keluar, kita akan berperang, engkau tak kenal kami siapa lagi. Nabi kata, okey, engkau menjual ya, engkau jual, aku beli. Nabi pun gerak tentera dia tuan-tuan, ya, ramai-ramai pergi berangkat ke perkampungan Bani Nadir. Bani Nadir ni tak ramai orang dia tuan-tuan, dalam 300 itu orang itu je orang dia. Dia tak ramai. Cumanya dia punya kubu tu kuat. Diceritakan dalam Quran, kejap lagi kita baca. Kubu mereka memang kuat. Sebab Bani Nadir ni, mereka ni bukan ahli peperangan, tetapi mereka ni ahli bisnes. Dia punya ladang korma dia besar. Bisnes di Mekah itu, di Madinah tu dikuasai oleh mereka. Oleh itu mereka ni orang kaya. Tapi mereka bukan ahli peperangan. Sebab itu dia boleh beli orang. Itu. Tapi bila munafikin kata nak tolong, mereka kata kami tak nak keluar, kita perang. Ya, Nabi pun gerakkan tentera dia. Gerakkan tentera dia ramai-ramai kepung perkampungan Bani Nadir. Bila kepung tuan-tuan, makanan tak masuk dalam. Dia boleh tahan berapa hari duduk dalam tu. Ya. Dalam tu bukan ada pokok ubi. Kalau pokok ubi ada, boleh gali ubi, makan ubi rebus. Bukan ada pun. Kangkung, mana ada kangkung hidup kat situ? Dia punya pokok kurma dekat luar kubu, dalam tu rumah je, habis makanan. Nabi kepung dia. Kepung. Akhir sekali, bila dah kena kepung tuan-tuan, orang-orang munafik tengok, uish, kalau kita tolong pun tak menang ni tu, sebab orang Islam yang pergi ni ramai. Munafikin ada 700 orang, orang Islam ada 1000. Munafik kata kalau kita tolong kawan kita Yahudi ni, dengan kita sekali susah nanti.
Akhir sekali mereka beritahu Yahudi, Yahudi, kami tak jadi tolong, kau lawanlah sendiri Muhammad, kami tak nak tolong. Bye. Itu jangan kawan dengan pengkhianat. Itu pengkhianat, dia akan mengkhianati pengkhianat. Orang dah cakap dah. Tengok cerita ni. Ya. Yahudi pengkhianat, munafik pengkhianat, dia sama-sama pengkhianat. Dia pengkhianat ni, dia suka berkumpul satu camp, tapi dia sama sedia pun dia akan mengkhianati. Berbeza dengan orang beriman. Betul tak? Orang beriman dia setia. Ya. Jadi munafikin kata kami tak jadi perang, mereka pun duduk diam. Yahudi kata, apa kita lawan kita 300 orang, nak lawan apa ni? Kan? Nak lawan apa? Nabi pun tengok, macam mana nak lawan? Nabi punya bijak tuan-tuan, pokok-pokok korma yang ada tu, Nabi kata tebang pokok korma ni, tebang bakar. Jadi bila pokok korma dia orang kena bakar, kalau kita ibarat hari ni, kita tanam musang king 100 batang, tiba-tiba kau tak menyerah diri, kami tebang 50 pokok musang king ni. Agaknya menyerah saja. Ya, Nabi perintahkan sahabat tebang pokok korma, dia bakar sekali. Sahabat pun potong lah tuan-tuan, Yahudi punya pokok korma. Bila Yahudi ni tengok pokok korma dia dah habis kena potong tuan-tuan, mereka kata kita dah tak ada benda lagi dah. Kalau kita menang perang pun lepas ni kita nak makan apa? Itu kalau kita menang pun lepas ni korma ni kita nak jual kat siapa? Kita telah mengkhianati tuan tanah negeri ni. Jadi mereka dah jadi ketakutan. Ya, kalau lawan mereka sedikit, kalau menang pun mereka tak boleh buat apa lepas menang nanti. Jadi kehidupan mereka menjadi takut. Dah lah takut campur dengan lapar lagi. Ya, bila kena kepung lapar ni tuan-tuan bayang budak-budak kecil. Budak kecil nak susu tak ada. Budak kecil nak salin lampin tak ada. Yang ni menangis, yang ni menjerit. Itu. Dengan orang perempuan pula, orang perempuan tahulah tuan marah suaminya. Kan aku dah kata dulu, suami pun dah pening kepala. Jadi yang duduk dalam tu semua dah pening kepala dah. Sebab kena kepung ni. Akhir sekali mereka setuju, ya Muhammad, kami menyerah diri lah. Nabi kata, yes, kamu boleh menyerah diri, kami tak apa-apakan kamu. Cumanya kamu keluar daripada negeri kami, kamu tinggalkan senjata kamu kat sini. Senjata tinggalkan, tak boleh bawa. Yang lain boleh bawa. Bila Yahudi dengar macam tu tuan-tuan, senjata kena tinggalkan. Mereka itu ada banyak senjata sebab orang kaya. Orang kaya banyak senjatanya. Lalu mereka robohkan rumah-rumah mereka. Sebab apa? Sebab dia takut kalau orang Islam tawan kampung dia, nanti rumah tu nanti jadi markas. Itu. Dia robohkan rumah dia, pintu tu dia letak atas kereta kuda dia. Dia punya tingkap letak atas kereta kuda dia. Apa saja yang boleh bawa, semua dia letak tu. Ya. Lalu mereka pun tinggalkanlah kampung tu. Yang mereka tinggalkan hanya senjata, yang lain mereka bawa pergi. Apa yang boleh bawa pergi, mereka bawa pergi. Mereka tak nak orang Islam ambil manfaat. Lalu mereka ni keluarlah. Dihalau keluar daripada Madinah. Kemana mereka pergi? Kemana mereka pergi? Sebahagian mereka pergi ke mana? Bahagian mereka pergi ke Palestin. Ini diceritakan dalam Quran. Dan sebahagian mereka pergi berlonggok dekat Khaybar. Khaybar ni juga adalah perkampungan Yahudi. Bila mereka berlonggok di Khaybar inilah mereka berpakat dengan Yahudi dan Quraisy untuk datang kepung Madinah. Itu yang berlaku peperangan Khandaq tu. Peperangan Khandaq berlaku sehingga Nabi terpaksa gali parit, ialah disebabkan oleh orang-orang Yahudi yang khianat ini, yang Nabi tak penggal kepala dia. Dia keluar, dia datang balik, dia kepung Islam. Sebab itu nanti kalau kita baca sejarah, selepas Yahudi Bani Nadir ini khianat, ada satu lagi Yahudi yang khianat, iaitu Bani Quraizah. Bila Yahudi Bani Quraizah ni khianat, Nabi kepung kampung mereka. Lepas mereka surrender, Nabi gali parit, potong kepala seorang-seorang. Nabi tak bagi hidup dah. Sebab apa? Sebab bagi hidup mereka ni, mereka datang balik, mereka lawan Islam. Tapi ini Bani Nadir, Nabi kata kamu keluar. Mereka pun keluar. Tak ada, semua benda mereka bawa, senjata tinggalkan. Jadi bila senjata tu mereka tinggalkan, banyaklah senjata yang ditinggalkan tuan-tuan.
Jadi yang ditinggalkan tu jadilah harta rampasan perang. Cumanya Nabi pun pening kepala, ini harta rampasan perang ke apa benda ni? Sebab apa? Sebab dulu perang Badar kita dapat harta rampasan perang, itu berlaku peperangan. Dalam perang Uhud berlaku peperangan. Ni kita lawan Yahudi Bani Nadir, tak ada perang apa pun, cuma kepung aja. Mereka menyerah diri dan tinggalkan senjata mereka. Senjata mereka jadi harta rampasan. Adakah cara pembahagian dia sama dengan harta ghanimah? Nabi tak dapat jawapan. Ya, harta ghanimah ialah harta yang kita dapat daripada rampasan perang, tetapi dia hasil daripada peperangan, pedang belaga pedang, musuh kalah, kita dapat harta dia, itu ghanimah. Harta ghanimah dia bahagi-bahagikan kepada sama-sama mujahidin. Siapa pergi perang semua dapat. Tapi ini harta yang dapat dengan Bani Nadir ni, tak ada peperangan. Adakah wajar diagihkan kepada semua tentera? Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, nanti kita baca sama-sama. Allah tunjukkan cara pembahagian dia ialah diserahkan kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul pun, Rasulullah pun berfikir, Allah Ta'ala bagi ayat, serahkan harta rampasan perang ni kepada orang miskin, kepada orang fakir, kepada orang yang terputus bekalan dalam perjalanan, kepada anak yatim. Tu saja. Jangan bagi kepada mujahidin. Yang pergi perang tu jangan bagi. Bagi kepada orang miskin. Sebab apa? Sebab ini harta rampasan perang yang diperolehi bukan dengan jalan peperangan, tak ada perang apa pun. Jadi mujahidin tak ada keluar peluh apa pun. Kan? Maka harta ini diberi kepada orang miskin. Jadi harta rampasan perang yang banyak tu tuan-tuan, Nabi panggil sahabat-sahabat daripada kalangan muhajirin. Kan dalam tentera Rasulullah tu ada Ansar, ada Muhajirin. Siapa Muhajirin? Muhajirin inilah sahabat-sahabat Nabi yang datang daripada Mekah, yang dia tinggalkan Mekah, berhijrah ke Madinah sehela sepinggang. Mereka tak ada harta. Dulu masa di Mekah tu dia kaya, tapi bila dia berhijrah ke Madinah dia jadi miskin. Sebab apa? Harta dia dirampas di Abu Jahal. Jadi mereka duduk di Madinah miskin. Bila mereka miskin, siapa tanggung makan minum dia? Yang tanggung makan minum dia adalah orang Islam Ansar. Orang Madinah tanggung. Jadi bila orang Ansar tanggung makan minum mereka ni, maka ini satu bebanan. Sebab itu Nabi kata, hasil rampasan perang ni aku tak bagi kepada orang Ansar. Satu orang Ansar pun tak dapat. Aku serahkan kepada orang-orang muhajirin yang miskin, yang fakir, yang yatim, yang tak ada duit. Kamu ambil semua benda ni. Jadi Nabi pun agihlah kepada orang miskin, kepada golongan muhajirin. Ansar ni tak dapat apa pun. Putih biji mata. Tuan-tuan tahu tak apa jadi selepas tu bila Ansar tak dapat bahagian ni? Ya tahu? Kita dengar nanti lepas azan insya-Allah. Ya.
Sikit lagi. Jadi harta rampasan itu namanya faid. Nabi tak berikan kepada golongan Ansar sebab Ansar ni orang kaya-kaya. Nabi berikan kepada fakir miskin, iaitu kalangan Muhajirin, ya. Orang-orang Ansar tidak melawan walaupun sedikit. Sikit pun mereka tak lawan. Mereka tenang, mereka redha walaupun mereka tengok kawan-kawan mereka balik dengan membawa harta yang banyak. Mereka tak dapat apa pun. Ini diceritakan pada ayat yang ke-9. Jom kita tengok ayat ke-9. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu. Tak ada pun dalam hati mereka berhajat kepada harta rampasan perang yang diberi kepada kawan-kawan Muhajirin tadi. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan sangat-sangat berhajat. Dan ingatlah, siapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Jadi inilah kehebatan golongan Ansar. Ketika Nabi berikan semua harta rampasan perang itu kepada golongan Muhajirin, mereka tak dapat apa pun, sedikit pun mereka tidak membantahnya. Walaupun sebenarnya mereka penat juga, tetapi mereka jaga diri mereka daripada perbuatan, daripada perangai bakhil. Mereka merelakan kawan-kawan mereka yang miskin ambil harta tersebut supaya mereka dapat memulakan kehidupan mereka yang baru. Ini hebatnya golongan Ansar, ya. Mereka ada satu sikap al-ithar wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mementingkan sahabat mereka yang lain walaupun mereka memerlukannya. Sifat ini dipanggil sifat al-ithar. Ithar itu apa dia? Pentingkan orang lain melebihi diri sendiri. Ini sifat terpuji yang ada pada golongan Ansar, ya. Baik, mari kita tengok tuan-tuan sifat orang munafik pula. Ya, yang kita dengar tadi, bagaimana Allah cerita kepada kita tentang munafik, ayat 11 dan 12. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Ini cerita orang munafik yang mengkhianati orang Yahudi. Ya. Tengok, tidakkah engkau melihat dan merasa hairan wahai Muhammad terhadap sikap orang-orang munafik itu? Mereka tergamak berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari kalangan kaum Yahudi, yakni Ahlul Kitab. Apa dia kata? Sesungguhnya kalau kamu dihalau keluar, sudah tentu kami akan keluar bersama-sama kamu, dan kami tidak akan tunduk taat kepada sesiapa pun untuk menentang kamu selama-lamanya. Dan kalau kamu diperangi, sudah tentu kami akan membela kamu, padahal Allah mengetahui dan menyaksikan bahawa sebenarnya mereka adalah pendusta. Nampak tuan-tuan? Ini janji orang munafikin. Wahai Yahudi, jangan keluar, kami akan tolong kamu, kita lawan Muhammad ni sama-sama. Padahal mereka juga pendusta, mereka juga pengkhianat. Ya, Yahudi khianat Rasulullah, munafik khianat Rasulullah, dua-dua pengkhianat. Ya, jadi bila dua-dua pengkhianat, sifat khianat tu ada dalam diri mereka. Dan bila pengkhianat ni, dia tidak boleh lupa daripada pengkhianatan. Ya, jadi tuan-tuan, mereka janji, wahai Yahudi jangan keluar, jangan ikut cakap Muhammad, kita lawan, kami akan tolong. Baik, apa jadi? Cuba tengok ayat yang 11, ayat 12. Demi sesungguhnya jika orang Yahudi itu dihalau keluar dari Madinah, mereka yang munafik ini tidak akan keluar bersama-samanya. Dan demi sesungguhnya jika orang-orang Yahudi itu diperangi, mereka yang munafik ini tidak akan membelanya.
Dan demi sesungguhnya jika ditakdirkan mereka membelanya sekalipun, sudah tentu mereka semuanya yang Yahudi dan munafik akan melarikan diri, kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Pasti mereka tidak akan menolong golongan Yahudi ini, tak akan dia tolongnya. Sebab dia tahu berperang ni, berperang sanggup mati ni orang yang ada pegangan hidup, orang yang ada pegangan akidah. Tu yang sahabat-sahabat berperang sanggup mati sebab kita ada pegangan akidah, mati syahid ditawarkan syurga. Munafik ni apa pegangan dia? Pegangan dia fulus. Fulus. Antara sebab orang munafik tarik diri, dia tak nak tolong orang Yahudi, sebab apa? Sebab dia lihat Nabi sudah membakar kebun orang-orang Yahudi. Pokok-pokok kurma tu Nabi potong. Bila potong, Yahudi ni menawarkan kepada mereka, wahai munafik, kalau kau tolong kami, hasil kurma ini setahun kami bagi pada engkau. Itu yang munafik sanggup tolong lu, sebab ada ganjaran di belakangnya. Tiba-tiba Nabi potong pokok kurma tu. Bila potong pokok kurma, bakar tuan-tuan, ya munafik kata, macam mana janji kau orang ni? Dah habis dah pokok kurma, kena tebas. Jadi kalau kami tolong kamu pun apa upah yang kami dapat? Jadi kalau tak ada upah, tak ada persen, tak jadi ya. Ini golongan munafikin. Ya. Dia kira persen. Ada persen kami tolong, tak ada persen kami tak mau tolong. Itu. Sebab itu jangan berkawan dengan pengkhianat. Itu. Nanti kita akan dikhianati. Ya, jangan. Ya, mereka ni kalau kita seperti melepaskan anjing yang tersepit. Kita lepaskan dia, nanti dia gigit kita pula. Ini terjadi. Pengkhianat mengkhianati pengkhianat. Yahudi khianat Rasulullah. Dia janji dengan Rasulullah apa dia? Dalam piagam Madinah, dia nak bangunkan Madinah bersama Rasulullah. Dia lawan Rasulullah, nak bunuh Rasulullah, dia khianat Rasulullah. Abdullah bin Ubay ni, dia berjanji dengan Allah dan Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia janji nak tolong Rasulullah, tapi dia khianat Rasulullah. Sama-sama pengkhianat. Akhir sekali pengkhianat munafik mengkhianati pengkhianat Yahudi. Ya, Allah kata mereka takkan turun berperang punya, jangan takut. Kalau mereka turun pun mereka takkan berperang sepenuh hati. Sebab apa? Sebab mereka itu diikat dengan upah. Tak ada upah, mereka takkan buat kerja. Ya, ini dijelaskan dalam Al-Quran. Baik. Mari kita tengok pula cerita tentang Nabi potong pokok kurma tadi, ayat yang kelima. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'idhnillahi waliyukhziyal fasiqin. Mana-mana jua pohon korma kepunyaan musuh yang kamu tebang atau kamu biarkan tegak berdiri seperti keadaannya yang asal, maka yang demikian adalah dengan izin Allah, kerana ia nak memberi kemenangan kepada orang mukmin dan kerana ia nak menimpakan kehinaan kepada orang yang fasik. Nabi tuan-tuan, asal-asalnya dalam setiap peperangan Nabi pesan kepada tentera, jangan potong pokok kurma. Pokok kurma, apa-apa pokok-pokok tak boleh dipotong. Gereja tak boleh diusik, kuil tak boleh diusik. Ini syarat berperang dalam Islam. Tapi mengapa Nabi potong pokok kurma ni? Pertama sekali dapat izin daripada Allah. Sebab apa Allah izinkan? Sebab pokok kurma ni sudah menjadi senjata kepada musuh. Yahudi menawarkan hasil korma kepada munafik, kalau tolong mereka, mereka akan bagi hasil korma. Bermakna pokok korma itu telah dijadikan senjata. Sebab itu Allah izinkan pokok korma itu ditebang. Walaupun pada asalnya dalam peperangan Islam tidak boleh memusnahkan apa-apa pokok pun. Ya. Seperti juga dalam peperangan Nabi berperang dengan Yahudi di Khaybar. Dalam peperangan Islam dengan Yahudi Khaybar pula, Nabi potong dan bakar pokok kurma mereka. Sebab apa? Sebab pada malam hari mereka keluar daripada kubu mereka, mereka menyorok dekat pokok kurma, daripada situ mereka panah orang Islam. Ramai sahabat yang syahid. Mereka buat serangan pada malam hari, berlindung bawah pokok kurma, belakang pokok kurma. Siang hari itu Nabi bakar pokok kurma dia. Sebab pokok kurma itu dah jadi senjata. Ini disebut dalam ayat yang kelima. Dan akhirnya tuan-tuan, ya. Cuba tengok ayat yang ke-6, cerita tentang harta rampasan perang tadi. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujabtum alaihi min khailin wala rikabin walakinna Allah
Walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan apa jua yang Allah kurniakan kepada Rasulnya dari peninggalan harta benda mereka yang telah diusir itu, maka kamu tidak berhak mendapatkinya. Maka sahabat-sahabat Nabi tak berhak, ya, sebab itu bukan peperangan, tak ada apa perang pun, ya, karena kamu tidak memecut seekor kuda pun dan tidak menunggang seekor unta pun untuk berperang mengalahkan mereka. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya mengalahkan sesiapa yang dikenakinya dengan tidak payah berperang. Jadi para mujahidin tidak berhak langsung untuk ambil harta rampasan perang tersebut. Sebab apa? Sebab tak ada perang apa pun. Kamu tak memecut kuda pun, kamu tak memecut unta pun, perang apa? Jadi harta rampasan perang itu kamu tak boleh ambil. Sebab mereka itu lari daripada medan peperangan kerana aku telah masukkan rasa takut dalam hati mereka, bukan kerana kamu berperang dengan mereka. Sebab itu mujahidin tak dapat harta faid walaupun satu sen. Jadi nak bagi pada siapa? Cuba tengok ayat yang ke-7. Kita baca terjemahan dia saja. Apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah dan bagi Rasulullah dan bagi kaum kerabat Rasulullah dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang musafir yang keputusan ketetapan demikian supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya daripada kalangan kamu. Jadi Allah kata harta faid ini oleh kerana kamu dapat tidak melalui peperangan, para mujahidin tak boleh ambil, kita serahkan kepada Allah dan Rasul. Ya, Rasulullah nak bagi ke siapa? Allah kata bagi kepada orang miskin, bagi kepada orang fakir, dan sikit bagi kepada keluarga Rasulullah. Rasulullah boleh ambil untuk keluarga dia sedikit, ya, sebagai ketua negara. Jadi itu cara pembahagian dia. Baik. Jadi dalam cerita ini tuan-tuan, orang Yahudi Bani Nadir telah berjaya dihalau keluar. Mengapa mereka keluar? Mengapa mereka berjaya dihalau keluar? Adakah disebabkan peperangan? Tidak. Satu je sebab dia. Apa dia? Karena Allah telah meletakkan rasa takut dalam hati mereka. Cuba tengok ayat yang kedua. Ayat yang kedua Allah Ta'ala cerita pada orang Islam, "Hei orang Islam, Yahudi telah tinggalkan negara kamu. Kamu jangan sombong." Sebab apa? Sebab mereka itu keluar daripada kampung mereka. Kalau nak ikutkan, kamu tak boleh kalahkan mereka. Sebab apa? Mereka ada kubu yang kuat. Kalau nak ikutkan, kamu tak boleh tewaskan mereka. Mereka ada senjata yang banyak. Apa? Tetapi mengapa mereka keluar? Kerana aku telah masukkan rasa takut dalam hati mereka, menyebabkan mereka hidup tak aman. Sebab tu mereka angkat bendera putih dan mereka serah diri. Cuba tengok ayat yang kedua. Allah terangkan hakikat dia. Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka. Dia, Allah yang mengeluarkan mereka, bukan para mujahidin, ya. Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun nak memerangi Rasulullah. Jadi Allah kata mereka itu Allah yang keluarkan mereka. Kalau ikut adatnya memang orang Islam tak boleh menang juga, ya. Sebab apa? Sebab mereka tu kuat. Mereka itu kuat, mereka ada senjata banyak, mereka ada duit banyak. Mereka kalau munafik tak tolong mereka boleh pesan tentera daripada tempat lain. Mereka boleh bayar. Sebab mereka ini kuat. Dalam peperangan Khaybar tuan-tuan, Nabi berperang lawan orang Yahudi di Khaybar. Khaybar ni orang Yahudi yang kaya raya, mereka guna tentera upahan. Siapa tentera upahan dia? Orang-orang negro daripada Afrika. Masa Nabi serang, Nabi berperang dengan mereka, banyak orang negro dekat dalam tu yang jadi tentera upahan Yahudi. Sebab itu Nabi dia cerdik. Dia tawarkan kepada negro-negro ni, negro, kamu turun daripada kubu tu, serah diri, kami takkan apa-apa, kamu balik ke Afrika. Jadi popok negro ni pun fikir juga, ini orang Islam ramai ni, kita dah kena kepung. Itu Yahudi ni memanglah dia bayar kita, tapi kalau bayar pun kita dah khianat Muhammad dia ketua kat sini. Jadi negro-negro ni tuan-tuan, akhir sekali dia khianat tuan dia. Mereka pun turun, serah diri, Nabi lepaskan mereka, dah balik Afrika. Balik, mereka jadi tentera upahan. Jadi bila negro dah tak ada tuan-tuan, Yahudi dekat dalam kubu tu habis, tinggal dia je. Yahudi ni perangai dia penakut. Daripada dulu sampai sekarang perangai dia penakut. Dia takkan lawan, dia akan suruh orang lawan untuk dia. Jadi Nabi dah tahu dah benda tu.
Jadi sebab itu dalam ayat ini Allah Ta'ala kata apa? Wahai panglima, wahai mujahidin, walaupun Bani Nadir telah keluar daripada negeri kamu, tetapi yang mengeluarkan mereka bukan kamu, aku yang keluarkan. Oleh itu kamu bertasbihlah kepada aku, pujilah aku, karena akulah yang telah mengeluarkan mereka, bukan kamu. Ya, ini ajaran Allah kepada kita supaya meletakkan segala-galanya dengan pertolongan Allah, dengan kuasa Allah, bukan dengan kuasa kita. Kalau tidak, nanti kita akan diserang satu penyakit yang dinamakan penyakit ujub dan takabur. Ya, jadi itu sajalah tuan-tuan, cerita tentang surah Al-Hasyr yang sempat saya ceritakan kepada tuan-tuan. Ya, sebab masa yang ada bukannya luas sangat, ada lebih kurang 45 minit saja untuk saya ceritakan. Jadi kita potong sana, kita potong sini, akhir sekali itulah yang dapat tuan-tuan dengar. Ya, oleh itu saya nasihatkan tuan-tuan, lepas ini balik rumah, buka suratul Hasyr dan baca balik surah ini daripada mula sampai akhir, supaya kita dapat jelas bagaimana Quran mengolah cerita ini sehingga dia dibaca oleh orang Islam sampai ke hari kiamat. Ya, surah Al-Hasyr tuan-tuan khas untuk peperangan ini. Kita pun rasa pelik, mengapa Allah Ta'ala beria-ria merekodkan peristiwa Bani Nadir ini dalam satu surah? Apa istimewanya? Mesti ada keistimewaannya. Kalau tidak, takkanlah peristiwa ini direkodkan dalam suratul Hasyr. Satu surah cerita pasal mereka je. Kita dapat satu perkara tuan-tuan, apa dia? Bani Nadir ni, kan Nabi halau dia keluar. Akhir sekali dia datang serang Islam balik dalam peperangan Khandaq. Inilah yang berlaku sekarang ni tuan-tuan. Yahudi telah dihalau keluar daripada kota Madinah. Habis dah, tak ada Yahudi dan Nabi dah halau keluar. Tapi sekarang ni mereka sudah datang balik ke Madinah. Mereka sudah datang balik ke Madinah. Yahudi yang dihalau keluar dalam ayat ini tuan-tuan, li awalil hasyr. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut mereka itu dihalau keluar pada kali yang pertama. Mereka ni apa makna kali pertama? Bila mereka dihalau keluar, mereka semua pergi menuju ke Jerusalem. Ada yang menuju ke tempat lain, ada menuju ke sana sini, macam-macam. Dan mereka ini tahu bahawa Madinah itu ialah tempat datuk nenek moyang mereka. Dulu Bani Nadir pernah duduk di Madinah. Kami keturunan Bani Nadir. Dulu Bani Qainuqa pernah duduk di Madinah. Kami Bani Qainuqa. Sekarang Yahudi satu dunia tuan-tuan. Setelah mereka ambil Jerusalem, mereka ambil Palestin, mereka nak ambil Madinah Al-Munawwarah pula. Sebab apa? Sebab Madinah Al-Munawwarah dulu ialah kampung mereka. Jadi sebab itu kita tengok percubaan sudah pun berlaku sekarang ini. Ya, mereka semakin hampir untuk mendapatkannya. Kita tengok kerajaan Saudi pun dah banyak berubah. Ya, mereka sudah pro Israel sekarang ini. Ya, Arab ceramah ni tak sampai ke Saudi dah, nanti saya tak boleh pergi umrah nanti. Ya tu. Ya, mereka sudah pro Israel. Kan? Tengok Jeddah, bumi Jeddah tu dah tak jadi Jeddah. Jeddah tu sebab apa dia panggil Jeddah? Jeddah itu ialah nenek kita. Siapa dia? Siti Hawa berjumpa dengan Nabi Adam kat situ. Situ cerita dia. Tapi Jeddah sekarang ni sudah jadi, ya Allah. Ya, sudah jadi apa pun. Ya, kita pergi ke Taif tuan-tuan, sepatutnya bila kita pergi ke Taif ni semangat jihad kita akan membara. Sebab apa? Sebab Taif ni tempat Nabi kena baling dengan batu ketika dia berdakwah. Itu sejarah dia. Kita pergi Taif, masuk aja Taif, kita boleh tengok wet world berlambak-lambak sana. Orang Arab pergi bergendam sana, bergendam kat situ. Habis semangat jihad semua dah tak ada, semangat bergendam jadi badak sumbu. Habis. Nampak tuan? Ini kerja Yahudi. Ya, tengok dia punya raja pun sudah dikuasai oleh Yahudi. Mereka ada sekarang ni, Yahudi sudah dibenarkan masuk ke Jeddah. Embassy Yahudi pun nak dibuka di Riyadh sekarang ni. Ya, ini petanda-petanda bahawa Yahudi ini sudah sedar bahawa sejarah datuk nenek moyang mereka dulu. Datuk nenek moyang kami pernah duduk di Madinah. Di sebelah Masjid Nabawi itu rumah datuk nenek kami nak ambil balik. Sebab itu mereka akan masuk balik ke Madinah. Jadi terserah pada kita lah nak pertahan ataupun tidak mempertahankannya. Ya, tapi sebenarnya mereka tak boleh lah buat macam tu. Ya, Madinah ni dah jadi negeri kita. Tak payahlah ambil. Kalau ikutkan tempat nenek aku pernah duduk, aku nak balik semula, kita pun nak ambil Spain balik. Spain dulu orang Islam punya.
Kita nak ambil balik dah? Tak ada, betul tak? Jadi mereka tak bolehlah buat macam tu, ya. Tapi Yahudi, dia ialah Yahudi, ya, dia lebih degil daripada kambing, ya, macam mana? Dia kata dia nak ambil. Jadi kita sekarang ni orang Islam kena kuatkan soft kita supaya kita dapat pertahankan bumi Madinah yang suci itu. Ya. Jadi ini Bani Nadir. Nanti kalau jumpa lagi sekali, kita akan baca pula kisah Yahudi yang lain, Yahudi Bani Qainuqa pula. Lepas Qainuqa, kita baca Yahudi Bani Quraidah pula. Semua ni ada cerita, sehingga Nabi dapat halau semua Yahudi ni keluar daripada Madinah. Ya, itu sajalah tuan-tuan untuk pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi bulan depan dalam cerita Yahudi-Yahudi yang lain pula yang bertapak di bumi Madinah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu, seperti mana engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.